Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madiah Farhani binti Muhammad akan membentangkan artikel jurnal pada hari ini yang bertajuk Integrasi Teknologi Digital Twin dalam Pemeliharaan Bangunan Warisan. Sebelum kajian ini lebih didalami, Rajah menunjukkan dua berkaitan di antara dua elemen yang bersifat sangat kontradik, iaitu yang pertama warisan dan elemen yang kedua adalah teknologi. Apabila teknologi digabungkan dengan warisan, ia mewujudkan pendekatan baru yang lebih efektif untuk pemeliharaan, pendidikan dan interaksi budaya. Berkaitan antara dua-dua elemen ini menjadi nilai tambah dalam masa depan, terutamanya sektor pemeliharaan warisan. Jadi saya percaya bahawa warisan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi dengan teknologi, ia menjadi sebahagian daripada masa depan kita. Dalam kajian ini, terdapat beberapa permasalahan kajian yang telah dikenal pasti, iaitu yang pertama, keterbatasan kaedah konvensional, iaitu kaedah pemeliharaan tradisional masih bergantung kepada pendekatan manual yang tidak sistematik dan kurang efisien dan sukar diakses oleh pelbagai pihak berkepentingan. Permasalahan yang kedua adalah ketiadaan sistem pemantauan masa nyata, iaitu tiada kaedah yang membolehkan pemantauan berterusan terhadap perubahan struktur, degradasi bahan dan ancaman persekitaran secara proaktif. Dan permasalahan yang ketiga iaitu cabaran etika dan autentisiti warisan, iaitu integrasi teknologi perlu mengambil kira prinsip keaslian dan nilai sejarah yang serangkali mencabar dalam persekitaran digital yang dinamik. Jadi menerusi kajian yang dijalankan oleh Muhammad Umar Zarul Lazizjo pada tahun 2015 mengenai pengurusan strategik dalam pemeliharaan bangunan warisan di Georgetown, telah dinyatakan bahawa ketidakberkesanan pelan pengurusan dan perancangan yang strategik secara menyeluruh bagi tujuan pemeliharaan bangunan menjadi punca kepada kurangnya pendokumentasian dan pemeliharaan bangunan warisan. Berdasarkan belanjawan pada tahun 2024, Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 80 juta ringgit untuk memelihara dan memelihara tapak warisan UNESCO. Jadi saya yakin kajian ini mampu membantu terutamanya dalam sektor pemeliharaan bangunan warisan dan menyumbang kepada pembangunan garis panduan dan prosedur pemeliharaan bangunan warisan yang lebih sistematik dan beretika sejajar dengan prinsip-prinsip pemeliharaan warisan yang diiktiraf. Jadi kajian ini mempunyai 3 objektif kajian yang utama, iaitu objektif yang pertama untuk memahami konsep, prinsip dan proses pemeliharaan bangunan warisan. Objektif yang kedua untuk mengenal pasti konsep, komponen dan kelebihan digital twin dalam konteks pemeliharaan bangunan warisan. Dan objektif yang terakhir ialah untuk meneroka potensi pengintegrasian teknologi digital twin sebagai alat bantuan strategik dalam penambahbaikan amalan pemeliharaan bangunan warisan sedia ada. Jadi kajian ini mengambil pendekatan tinjauan literatur yang komprehensif terhadap artikel akademik, laporan teknikal, garis panduan dan dokumen berkaitan pemeliharaan bangunan warisan dan penggunaan teknologi digital twin. Jadi pemilihan sumber dibuat berdasarkan beberapa kriteria seperti jenis pangkalan data, mengikuti beberapa kata kunci, tahun, bahasa dan jenis-jenis sumber. Jadi kajian literatur ini mengambil dua pendekatan yang berbeza, iaitu pendekatan sejarah dan pendekatan deskriptif. Ia dipecahkan kepada dua tema yang membantu untuk mencapai objektif kajian, iaitu tema yang pertama iaitu pendokumentasian dan pemeliharaan bangunan warisan yang telah melibatkan sebanyak 6 kajian, manakala tema yang kedua iaitu digital twin dalam pemeliharaan bangunan warisan yang melibatkan sebanyak 19 kajian. Bagi kajian literatur bagi tema yang pertama iaitu definisi warisan, Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645 menyatakan warisan didefinisikan sebagai sesuatu yang bernilai yang diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi yang baru. Manakala bangunan warisan pula membawa tafsiran kepada suatu bangunan atau kumpulan bangunan yang berasingan atau bersambungan yang disebabkan seni binanya, kehomogenan atau tempatnya dalam landscape. Mempunyai nilai sejagat yang menonjol dari pandangan sejarah, seni atau sains garis. Jadi bangunan warisan merupakan dalam kategori warisan kebudayaan ketara, iaitu tangible. Seterusnya ialah konsep dan prinsip dalam pemeliharaan bangunan warisan. Di peringkat kebangsaan, kebanyakan badan bukan kerajaan yang giat melakukan aktiviti pendokumentasian dan pemeliharaan bangunan warisan di Malaysia teguh berpegang kepada prinsip bahawa keaslian telah dikategorikan kepada 4 elemen utama, iaitu keaslian dari segi seni bina, keaslian bahan-bahan binaan, keaslian pembinaan dan penciptaan, dan akhir sekali ialah keaslian teknik sama ada pemasangan atau pembuatannya. Dalam nada yang berbeza, Abdul Ghaffar Ahmad berpendapat bahawa kerja pemeliharaan bangunan warisan yang berkesan
bergantung kepada pengertian terhadap prinsip asas pemeliharaan dan beliau menggariskan 4 prinsip asas yang mesti dituruti, iaitu yang pertama, kerja pemeliharaan tersebut mestilah meminimumkan gangguan terhadap struktur asal yang masih dalam keadaan baik hanya diselenggara pada bahagian yang mengalami kerosakan sahaja. Prinsip yang kedua ialah perlu menjalani kajian saintifik terhadap bahan binaan yang digunakan supaya proses pemeliharaan dilakukan menggunakan bahan binaan yang sama untuk mengekalkan keaslian warisan. Prinsip yang ketiga pula ialah kerja pemeliharaan perlu didokumentasikan untuk rujukan masa hadapan. Dan yang terakhir sekali, kerja pemeliharaan yang berkesan adalah proses yang tidak menjejaskan fizikal struktur bangunan asal. Jadi proses pemeliharaan bangunan warisan di Malaysia berdasarkan garis panduan pemeliharaan warisan, proses pendokumentasian dan pemeliharaan bangunan warisan akan menjalani 7 peringkat utama, iaitu yang pertama, operasi bangunan warisan. Bangunan yang hendak dipelihara mestilah berdaftar dengan Jabatan Warisan Negara. Peringkat yang kedua adalah kajian awalan dan dokumentasi, iaitu mengenal pasti kepentingan budaya bangunan tersebut. Peringkat yang ketiga ialah tinjauan dan kajian dialbidasi, iaitu pengumpulan data oleh konservator mengumpul data kerosakan pada bangunan tersebut. Peringkat yang keempat adalah kerja pemeliharaan awalan, iaitu penyediaan pelantikan berdasarkan kerosakan yang dialami oleh bangunan. Peringkat yang kelima iaitu pelaksanaan kerja pemeliharaan. Kontraktor yang dipilih akan mengikut pelantikan tersebut dalam melaksanakan kerja pemeliharaan, dan yang seterusnya ialah penyeliaan dan pemantauan, iaitu diselia oleh Jabatan Warisan Negara dan konservator. Dan proses yang terakhir ialah penyelenggaraan secara berterusan, iaitu penyelenggaraan secara berkala yang dipantau oleh Jabatan Warisan Negara. Bagi tema yang kedua ialah digital twin dalam pemeliharaan warisan, bangunan warisan. Digital twin merujuk kepada replika maya bagi entiti fizikal yang dihubungkan secara langsung melalui aliran data, membolehkan interaksi dua hala antara dunia digital dan dunia sebenar untuk tujuan analisis, pengoptimuman dan sokongan keputusan. Jadi dalam konteks pemeliharaan warisan, digital twin digunakan untuk mewakili tapak, bangunan, artifak, warisan secara maya melalui gabungan teknologi seperti imbasan laser 3D, fotogrametri, pemodelan maklumat bangunan dan sensor jarak jauh. Digital twin merupakan pengintegrasian pelbagai teknologi lain bagi membolehkan replika digital untuk memahami masa lalu, meramal masa hadapan dan memerhati keadaan masa nyata yang sedang berlaku. Jadi digital twin mempunyai 5 komponen utama dari aspek seni bina. Jadi yang pertama ialah model geometrik 3D, iaitu model digital yang dihasilkan melalui kaedah seperti imbasan laser 3D, fotogrametri atau teknik pemodelan parametrik yang menggambarkan morfologi dan struktur fizikal entiti warisan secara tepat. Komponen yang kedua ialah pangkalan data sejarah dan material, iaitu mengandungi maklumat tentang latar belakang sejarah bangunan, bahan binaan asal, kaedah pembinaan tradisional serta dokumentasi intervensi pemeliharaan terdahulu. Komponen yang ketiga ialah data masa nyata, iaitu dikumpul melalui sensor atau sumber lain seperti pemantauan iklim mikro, pergerakan struktur, kelembapan, suhu dan getaran bagi tujuan pemantauan berterusan. Seterusnya ialah sistem pemprosesan dan analisis data, iaitu termasuk daripada algoritma, simulasi dan ramalan yang membolehkan penilaian terhadap impak perubahan persekitaran. Dan komponen yang terakhir ialah sebagai muka interaktif dan visualisasi, iaitu platform yang membolehkan interaksi berbagai pihak berkepentingan termasuk penyelidik, konservator dan pihak berkuasa dalam meninjau, mengemaskini dan menilai maklumat struktur secara maya. Walaupun setiap jenis digital twin mempunyai fungsi khusus dan keupayaan mengikut tahap kecanggihan teknologi tersebut, akan tetapi semuanya berkongsi ciri-ciri asas yang sama, seperti yang pertama, berketepatan tinggi, iaitu perwakilan yang sangat tepat terhadap entiti fizikal termasuk bentuk geografi, sifat fizikal, sistem serta peraturan operasi. Yang kedua ialah dinamik, iaitu dikemaskini secara berterusan selaras dengan perubahan pada sistem fizikal. Ini bermaksud terdapat hubungan dua hala aktif antara dunia nyata dan dunia maya. Ciri-ciri yang ketiga ialah penyelesaian dan pengoptimuman kendiri, iaitu berupaya untuk menyesuaikan dirinya secara automatik berdasarkan data daripada pelbagai sumber seperti mempelajari corak operasi, menyesuaikan parameter dan mengoptimumkan prestasi sistem. Ciri yang keempat ialah multiskala dan multifizikal, iaitu mampu mewakili ciri-ciri objek fizikal pada pelbagai skala serta merangkumi pelbagai sifat fizikal. Hal ini membolehkan analisis secara menyeluruh dilakukan terhadap sistem yang kompleks. Ciri-ciri digital twin yang seterusnya ialah multidisiplin, iaitu mampu menggabungkan pelbagai bidang ilmu termasuk teknologi maklumat, sains komputer, kejuruteraan, pertanian dan sebagainya. Yang terakhir ialah bersifat hierarki, iaitu setiap komponen atau bahagian dalam sesuatu produk akhir mempunyai model digital twin tersendiri
membolehkan pemantauan dan analisis dilakukan dari peringkat mikro hingga makro. Konsep digital twin dalam pemeliharaan bangunan warisan. Projek pemeliharaan bangunan warisan yang berorientasikan teknologi digital twin bergerak dalam prosedur terbalik atau dikenali sebagai kejuruteraan terbalik. Berdasarkan gajah kitaran pembinaan baru biasanya akan melalui proses iaitu yang pertama merancang, yang kedua membina, yang ketiga mengoperasi dan yang keempat meruntuh jika bangunan itu tidak selamat lagi untuk digunakan. Tetapi bagi kitaran projek pemeliharaan warisan yang berasaskan digital twin, ia bergerak dalam prosedur terbalik atau yang dikenali sebagai kejuruteraan terbalik, iaitu dimulakan dengan warisan binaan yang sedia ada, kemudian didokumentasikan dan dikumpulkan data, seterusnya pembinaan semula atau penyelenggaraan semula, seterusnya adalah pemodelan maklumat grafik, spasial dan lain atribut, dan akhir sekali set data dalam digital twin. Terdapat banyak kelebihan digital twin dalam pemeliharaan bangunan warisan secara khususnya, iaitu yang pertama, kaedah pendokumentasian digital twin sebagai medium komunikasi multidisiplin, iaitu kaedah ini memastikan pendokumentasian bangunan yang tepat bagi butiran seperti ukiran, tekstur, bahan bangunan dan struktur geometri secara keseluruhan, dan data tersebut boleh diakses oleh semua pihak dalam multidisiplin. Kelebihan yang kedua ialah pemantauan dan penilaian masa nyata jarak jauh, iaitu dengan memantau keadaan ini secara langsung dan dari jarak jauh, pemeliharaan boleh bertindak balas terhadap isu yang berlaku sebelum ia menyebabkan kerosakan yang ketara dan susah untuk dibaiki semula. Kelebihan yang ketiga ialah simulasi senario pemeliharaan dan pengurusan bencana. Digital twin berupaya untuk mensimulasikan cara bangunan tersebut akan bertindak balas terhadap perubahan dalam faktor persekitaran, cuaca atau bencana alam. Jadi simulasi ini dapat membantu membangunkan pelan pemeliharaan jangka panjang yang lebih strategik bagi menghadapi cabaran dan ancaman alam sekitar pada masa akan datang. Jadi kelebihan yang keempat ialah peningkatan visualisasi dan penglibatan awam. Ia menawarkan pengalaman yang baharu dan lebih baik kepada pelawat melalui lawatan maya dan pameran yang interaktif. Hal ini bukan sahaja menjadikan warisan budaya lebih mudah diakses, tetapi juga membantu dalam menarik minat lebih ramai orang awam, terutamanya golongan muda. Dan kelebihan yang terakhir ialah pengurangan kos dan sisa, iaitu apabila simulasi yang dijalankan oleh digital twin dapat menjalani proses penyelenggaraan seperti yang dirancang tanpa sebarang gangguan atau kegagalan yang tidak dijangka. Jadi pendekatan ini meminimumkan kos pembangunan dan mempercepatkan tempoh pelaksanaan sekaligus memanjangkan jangka hayat struktur warisan serta mengurangkan pembaziran sumber dan bahan. Jadi data yang diperoleh daripada kajian literatur akan dianalisis untuk mencapai objektif kajian, iaitu hasil daripada penyelidikan akan mendapati metodologi pengintegrasian teknologi digital twin dalam pemeliharaan bangunan warisan. Jadi hasil daripada analisis ini yang telah dibuat bagi kedua-dua tema, iaitu proses pendokumentasian dan pemeliharaan bangunan warisan serta pengintegrasian teknologi digital twin dalam pemeliharaan bangunan warisan, didapati bahawa teknologi digital twin ini memainkan peranan yang signifikan dalam menambah baik pendekatan pemeliharaan bangunan warisan. Jadi berdasarkan analisis dan sintesis, didapati bahawa pengintegrasian teknologi digital twin ini mempunyai potensi dalam pada peringkat kedua proses pemeliharaan bangunan warisan, iaitu kajian awalan dan dokumentasi sebagai pendokumentasian kerana komponen digital twin yang merupakan pangkalan data sejarah dan model geometrik 3D. Jadi pendokumentasian digital ini sebagai medium komunikasi multidisiplin dan menjadi rujukan kepada pihak-pihak berkepentingan. Seterusnya, digital twin ini berpotensi untuk diintegrasikan pada peringkat yang keempat proses pemeliharaan bangunan warisan, iaitu kerja pemeliharaan awal, iaitu semasa penyediaan pelan tindakan. Ia boleh merancang simulasi senario pemeliharaan, membuat simulasi senario pemeliharaan, dan simulasi itu dalam merancang intervensi pemeliharaan bangunan warisan. Jadi ia sangat membantu dalam proses perancangan semasa penyediaan pelan tindakan. Dan akhir sekali, pengintegrasian teknologi digital twin ini berpotensi dalam peringkat ketujuh proses pemeliharaan bangunan warisan, iaitu penyelenggaraan secara berterusan. Bangunan-bangunan yang telah dipelihara ataupun bangunan warisan akan dipantau dan
diselenggara secara berkala oleh Jabatan Warisan Negara. Iaitu dengan adanya dan dengan penggunaan digital twin ini dapat memantau disebabkan sistem pemprosesan dan analisis data masa nyata jarak jauh yang mampu mengemas kini secara berterusan selaras dengan perubahan pada sistem fizikal untuk meramalkan kecacatan dan kerosakan. Jadi Jabatan Warisan Negara tidak perlu datang ke bangunan fizikal itu untuk memantau, malah ia boleh dipantau secara jarak jauh dalam sistem. Jadi secara keseluruhannya, analisis dan sintesis kajian ini mengesahkan bahawa teknologi digital twin mempunyai potensi besar sebagai alat strategik dalam proses pemeliharaan warisan. Namun, kejayaan implementasinya bergantung kepada sokongan dasar, ketersediaan sumber teknikal dan kerjasama multidisiplin. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.